Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia binti Nur Zailan, nombor matrik 054641. Jadi kumpulan kami akan membincangkan tentang isu al-ma'ul jari karokid, air yang mengalir seperti air yang tenang, dan juga isu al-ma'ul milhi di mana garam daripada air laut tersebut telah diasingkan kemudian dicampurkan kembali ke dalam air laut tersebut. Jadi, apakah isu kedua-dua air ini, adakah masih dikira sebagai air mutlak ataupun tidak? Jadi untuk isu al-ma'u jari karokid, kami menggunakan kitab Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan bagi isu al-ma'ul milhi, kami menggunakan kitab Hasyiah Al-Jawhazi ala Minhajul Qawim bisyarhi Masahilut Ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najah binti Muhammad Nasran, nombor matrik 054594. Baiklah, saya akan memberi sedikit pengenalan berkenaan kitab Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyah Al-Musamma Bushra Al-Karim Bisyarhil Masail Ta'lim. Penulisnya ialah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shan Ad-Dawani Hadrami Asy-Syafi'i. Syekh Sa'ad Ba'shan Al-Hadrami menyusun kitab Bushra Al-Karim ini sebagai ringkasan bagi sebuah karya beliau yang lain berjudul Al-Mawahib Al-Sanniyah Bisyarh Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian kitab Bushra Al-Karim ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masail At-Ta'lim berbanding kitab Al-Mawahib Al-Sanniyah. Ia telah dicetak dan diterbitkan untuk bacaan dan rujukan para ulama dan penuntut ilmu. Perhatian ulama-ulama Syafi'iyah terhadap kitab ini sangatlah tinggi. Ada banyak syarah dan hasyiah dikarang untuk menjelaskan matan ini. Di antaranya Al-Minhaj Al-Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami pada 973 Hijrah, Al-Fawaid Al-Mardiyah karya Syamsuddin Ar-Ramli pada tahun 1004 Hijrah, Bushra Al-Karim karya Sa'id Ba'shan pada tahun 1270 Hijrah, Syarah Basudan pada tahun 1281 Hijrah, Al-Ghunaimi Syarah Ibnu Aqib, dan Al-Hadiyatul Al-Mardiyah karya Mustafa Dib Al-Bugha. Yang paling terkenal dan tersebar luas ialah Al-Minhaj Al-Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Bushra Al-Karim karya Sa'id Ba'shan. Dari kitab Al-Minhaj Al-Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami lahirlah sejumlah hasyiah terkenal seperti Hasyiah Al-Kurdi pada tahun 1194 Hijrah, Hasyiah Al-Jarhazi pada tahun 1200 Hijrah, dan Hasyiah At-Tarmasi pada tahun 1338 Hijrah. Baiklah, untuk Bushra Karim karya Ba'shan, kitab ini sebenarnya adalah ringkasan daripada syarah besar beliau yang bernama Al-Mawahib As-Sanniyah yang masih berupa manuskrip. Disebabkan terlalu tebal, maka beliau ringkaskan menjadi kira-kira separuh dan diberi nama Bushra Al-Karim. Kitab inilah yang dicetak dan terkenal sampai zaman sekarang. Jadi seterusnya, kitab Bushra Al-Karim Bisyarh Masail Ta'lim merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab ini disusun oleh Syekh Sa'ad bin Muhammad Ba'ali Ba'shan Ad-Dawani Al-Hadrami pada tahun 1270 Hijrah. Sebagai huraian syarah bagi kitab Masail Al-Ta'limi, iaitu sebuah karya Al-Alamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bifadl As-Sa'id Al-Hadrami pada tahun 850 sehingga 980 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umi Juhaidah binti Muhammad Asri, nombor matrik 054711. Hari ini saya akan membentangkan tentang al-ma' al-jari.
Tanya, wal jari karrakid, dan air yang mengalir itu umpama air yang tenang. Syarahnya, wal ma'ul jari wa huwa ma'ad-daf'u fi munqafat aw mustawa. Dan air yang mengalir iaitu apa yang tidak tergesa-gesa di tempat yang rendah atau rata. Wa in karrakid fi jami'i ahkamuhu sabiqah, lakin al-ibratu fi rakid bimajmu'il ma'il jari bil jariyah nafsiha. Jika tidak, ianya tenang seperti air yang tenang dalam semua hukum sebelumnya. Idzal jariyat wa in tawassalat hasan. Akan tetapi, ibarat air yang tenang ini adalah bercampurnya air yang mengalir dalam satu aliran yang sama. Fahiya mutafasilah hukman. Ianya berbeza hukum kerana air yang mengalir idh kullu jariyah talibah lima amamaha haribah bima wara'aha. Kerana air yang mengalir walaupun terus dan bersambung akan menjadi hukum yang berbeza. Fa in kanat al-jariyah qullatain bi anna balighaha ab'ad al-thalathah. Jika setiap yang mengalir di depannya dan dari belakang, dan jika air yang mengalir itu adalah 2 kolah dengan kedalamannya yang mencapai 3 kolah. Okey, kat sini cerita bahawa air yang mengalir ni adalah air yang tak tergesa-gesa di tempat yang rendah atau rata. Jadi air yang sebegini umpama air yang tenang. Dan air yang tenang ni dia akan mengikut hukum yang lepas. Tetapi ketika mana air yang tenang ni dia bercampur dengan air yang mengalir dalam satu aliran yang sama, hukumnya akan jadi berbeza. Dan ketika mana air yang mengalir ini mengalir ke depan dan ke belakang, maka air yang mengalir ini sama ada dia cukup 2 kolah atau mencapai kedalaman 3 kolah. Okay, nama Wan Nur Izzah binti Wan Azman, nombor metrik 054474. Saya akan menyambung presentation daripada kawan saya sebelum ni. Fala tanjisu biwaqa'i an-najasah fiha illa bitaghyir. Tidak menjadi najis jika jatuh padanya najis kecuali lainnya. Wa illa fabil mulaqah falau waqa'i fihi najis wajri bijariyah famawdi'u al-jariyah al-awla tanjisu bihi ila kulli. Kecuali jika bertemu antaranya jika jatuh ke dalamnya najis di tempat yang terdapat pengaliran air. Wal atiyah ba'duha hukmu ghasalah an-najasah wa in lam yajri bijariyah. Pada tempat mengalirnya itu jika sedikit, dan demikian hukum selepas dihilangkan atau kita buang najis tersebut tidaklah mengubah apa-apa dengan mengalirnya ia. Fakullu jariyah tamru alaihi wa hiya duna kullataini najasah wa in imtada an-nahar farasih hatta yajtami'u minhu kullatani bihamli. Jika apabila ada pengaliran dan ia berterusan mengalir, maka tidak merubah akan dia jika ada najis kerana 2 kolah. Jika ia masih berterusan mengalir di tebing sungai sehingga bercampur atau menghimpunkan ia menjadi 2 kolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safura binti Kamaruzaman, nombor metrik 054582. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kitab yang kami gunakan bagi tajuk Al-Minhul Al-Ma'i. Okey, bagi tajuk kitab Al-Minhul Al-Ma'i, kami merujuk pada kitab Hasyiah Jarhazi ala Minhaj Al-Qawim Bisyarah Masail Ta'lim. Okey, penulis kitab ini adalah karya Al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi. Hasyiah ini adalah daripada matan Muqaddimah Al-Hadramiyah atas syarahnya Manhajul Al-Qawim.
kitab Al-Manhaj Al-Qawim Bisyarah Masail Ta'lim ataupun lebih dikenali sebagai Al-Manhaj Al-Qawim Syarah ala Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini disusun oleh Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar Al-Haytami Al-Maki Al-Syafi'i. Kitab ini adalah sebagai huraian bagi kitab Masail Ta'lim karya Al-Imam Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadal Al-Sa'di Al-Hadrami. Oleh itu, Hasyiah Jarhazi ini merupakan antara salah satu hasyiah yang popular yang menjadi rujukan ramai. Hal ini kerana Hasyiah Jarhazi ini memiliki keistimewaan-keistimewaannya yang tersendiri yang dapat menarik minat ramai pembaca. Dan di antara keistimewaannya adalah Imam Jarhazi telah menentukan di mana satu pendapat yang muktamad di antara satu atau dua pendapat. Kemudian beliau sempurnakan lagi penulisan beliau dengan menyatakan apakah yang menyebabkan pendapat muktamad itu untuk menguatkan lagi pendapat muktamad tersebut. Dan dengan cara penulisan inilah telah memberi banyak faedah dan kemudahan kepada para pembaca, terutamanya kepada mereka yang baru hendak memula belajar membaca kitab-kitab turas fiqh dalam mazhab Syafi'i. Di samping itu, ini juga telah memudahkan para pembaca mengetahui mana satu pendapat yang muktamad dan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Afika binti Muhammad Nur. Nombor matrik 054698. Saya akan menerangkan mengenai Al-Milhul Ma'i, iaitu garam laut. Kumpulan kami merujuk kepada kitab Hasyiah Al-Jawhazi ala Al-Minhaj Al-Qawim Bisyarhil Masail Ta'lim yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah Al-Jarhazi. Okey, saya akan membacakan matan dalam kitab ini pada halaman yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Matnun wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wa la bimujawirin ka'udin wa duhnin, yang bermaksud dan lumut dan apa yang ada pada tempat air itu berada dan laluan air dan tidak bercampur seperti kayu dan minyak, wala bimilhil ma'i, dan bukan garam laut, wala biwarqi tanasura minasyajari, dan tidak dengan daun yang jatuh daripada pokok. Kemudian saya akan membaca syarah pada petikan wala bimilhil ma'i. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu wala bimilhil ma'i lin'iqadihi min ainil ma'i kasalji, dan bukan garam laut seolah-olah seperti ain salji. Bikhilafil milhil jabali, bersalahan dengan garam bukit, yang bermaksud kat sini garam laut sama seperti air salji kerana kedua-duanya dalam kategori yang sama, iaitu air mutlak, tetapi bersalahan dengan garam bukit. Garam bukit tidak dikategorikan sama seperti garam laut dan air salji itu. Fayadurru ataghayyuru bihi ma lam yakun bimaqarril ma'i aw mumarrihi. Hal ini kerana garam bukit itu memberi kesan terhadap air yang mana ia tidak terletak di dalam air dan di jalannya. Kenapa ianya bukan air mutlak? Kerana garam bukit bukan berasal dari air. Oleh sebab itulah ianya bukan air mutlak. Wa kalmilhil ma'i, manakala garam laut mutaghayyiri biqalitin la ya'assar, ianya garam laut ni ia berubah dengan benda yang larut tetapi tidak memberi kesan ke atasnya. Fala yadurru ala ghairi mutaghayyir wa in ghayyarahu kasiran li'annahu tuhur, yang bermaksud maka ia tidak memberi kemudaratan apabila ia dicampakkan garam laut tersebut ke dalam air, walaupun ianya tidak berubah ataupun berubah secara banyak, ianya tidak akan memberi kesan dan kemudaratan. Justru itu garam laut ini ianya suci dan menyucikan. Seterusnya Al-Hasyiah. Qauluhu bikhilafi milhul jabali ila akhir. Qala fi syarhu al-ubab wal muradu bihi milhul hajar alladhi lam yan'aqidu min ma'in wa arrafahu fi nihayah bi annahu al-muhtafirun min al-jabali
alladhi lam ya'hadu mun'akidan minal ma'i wal jabali mithal intaha. Yang dimaksudkan bersalahan dengan garam bukit dikatakan dalam kitab Syarah Al-Ubab, yang dikendaki di sini ialah garam batu yang tidak bertemu dengan air, dan juga dikatakan dalam kitab Nihayah, apabila digali pada bukit tersebut ianya tidak bertemu dengan air sebagai contoh pergunungan. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah garam bukit ialah apabila kita menggali bukit tersebut ianya tidak bertemu dengan air. Jadi ianya bersalahan di mana apabila garam bukit dicampurkan ke dalam air mutlak, maka status air tersebut tidak dikira sebagai air mutlak. Jadi ianya bersalahan dengan garam laut yang dicampurkan ke dalam air mutlak, maka air tersebut masih kekal air mutlak. Sekian.